Selamat datang ke podcast kita. Jadi saya Mark. Saya Joshua. Saya Anwar Adil Binoidin, panggil saja Anwar. Boleh panggil saya Joshua juga. Oke, jadi pada hari ini kita akan berbincang tentang maklumat kejaya kepada remaja dan masyarakat. Jadi, apakah kepentingan maklumat kejaya ini? Bagi saya kepentingan maklumat kejaya ini kepada pelajar dan masyarakat ialah memberi pendedahan tentang kejaya-kejaya yang ada pada zaman sekarang lah. Macam contoh kalau kita cakap di sekolah lah, banyak lagi pelajar-pelajar tidak tahu kejaya-kejaya yang ada. Jadi amat penting guru-guru ataupun kaunselor di sekolah memperkenalkan maklumat-maklumat kejaya ini kepada pelajar-pelajar. Dan dari sudut masyarakat pula, kan zaman sekarang zaman maju, banyak kejaya-kejaya baru. Oleh itu amat penting lah nih maklumat kejaya. Amat penting untuk masyarakat pergi kaji nih maklumat kejaya yang ada pada zaman sekarang. Sebab makin berubah zaman, makin akan ada kejaya-kejaya yang baru. Ya, memang maksudnya kita haruslah membuat persediaan dari yang lebih awal bagi dengan adanya maklumat kejaya itu. Ya kah? Ya, buat persediaan awal lah untuk cari tahu maklumat kejaya itu. Kalau kau Anwar, apa pendapat kau? Ini maklumat kerjaya bukan sahaja penting untuk pelajar, tetapi ia juga penting untuk semua orang. Ini karena apabila kita ada maklumat, kita boleh mengetahui apa bidang yang kita minat, apa bidang yang kita boleh buat. Karena kerja ini kita mau guna lama. Jadi jika kita mempunyai satu pendedahan yang awal, kita ada maklumat tersebut, jadi kita boleh tahu apa kita punya minat, apa kita punya yang akan mempengaruhi di masa hadapan untuk kepuasan diri sendiri tentang kerja tersebut. Ya, betul juga lah macam kau cakap. Maklumat kejaya ni kalau kita tahu kita ada informasi, ada maklumat kejaya yang cukup banyak. Kita boleh cari kejaya yang kita minat kan. Mak, kau rasa itu kepuasan kejaya tu amat penting kah untuk quality time kita kerja nanti? Maksudnya kepuasan kejaya, maksudnya kepuasan lah. Kita enjoy ke tidak buat tu kerja? Adakah akan menentukan kualiti kerja kita nanti? Pada benar saya memang akan menjejaskan kualiti kita kerja kita. Kerana jika kita berminat dalam bidang tersebut, kita akan buat dalam sepenuh jiwa, sepenuh hati kita. Jadi memang outcome dia, akibat apa yang kita hasil adalah terbaik yang kita dapat buat. Ya, jadi tadi Joshua telah mengkongsikan counseling, memainkan peranan yang penting untuk memperkenalkan maklumat kejaya ini kepada pelajar-pelajar. Jadi, apakah cara-cara yang boleh diambil untuk penyebaran maklumat kejaya ini? Kaunselor di sekolah boleh buat pameran kejaya. Orang boleh panggil dokter, engineer, arkitek, guru untuk buat booth pameran di sana. Jadi dengan itu murid-murid ataupun pelajar-pelajar boleh pergi pameran tersebut untuk tanya-tanya dokter, guru-guru, tentang profession mereka, macam mana gaji dorang, macam mana pekerjaan dorang, apa yang dorang perlu belajar, apa skill yang dorang perlukan. Dan dengan menengok booth pameran oleh orang-orang yang dipanggil kaunselor tadi, akan banyak pendedahan yang cukup banyak kepada pelajar-pelajar. Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Uji bakat juga boleh dilaksanakan oleh kaunselor itu supaya dapat seperti ujian WASEC
supaya pelajar tersebut dapat mengetahui minat diri ataupun kesesuaian personality dengan kerjaya-kerjaya yang tertentu. Jadi apakah ada tambahan yang ingin dikongsikan? Konselor boleh membuat satu ceramah ataupun satu motivasi kepada murid-murid. Ini bertujuan untuk memberikan mereka sebagai satu penendaras bagi mereka supaya mereka lebih kenal dalam bidang kerja ini, supaya mereka makin tahu apa yang mereka belum tahu. Oke, itu saja dari saya. Yang peranan yang sangat penting dalam memberikan maklumat kerjaya kepada murid-murid pelajar-pelajar supaya mereka dapat membuat persediaan pada awal lagi. Jadi mengapa isu pengangguran graduan semakin banyak pada zaman ini? Bagi saya kenapa isu pengangguran semakin banyak pada zaman ini sebab kebanyakan majikan dia lebih tengok tu soft skill, macam mana kita perform di tu interview, dan juga banyak majikan lagi memilih orang-orang individu-individu yang sudah ada berpengalaman dalam bidang-bidang kerja tersebut. Jadi kebanyakan isu pengangguran ini yang kita dengar pada era sekarang ni graduan baru yang baru lepasan ijazah. Kenapa banyak isu pengangguran begitu? Sebab itulah macam saya cakap tadi lah, satu tu itu lepasan graduan ijazah, dorang belum ada soft skill yang cukup baik, jadi dorang tidak perform time interview. Dan juga itulah majikan dia tidak mau ambil orang yang tidak pengalaman, dia lebih memilih orang yang sudah ada berpengalaman. Jadi itulah banyak isu pengangguran. Yang isu pengangguran ini sebahagian besarnya ialah graduan yang baru lepasan degree, diploma begitu. Jadi sijil ijazah itu masih pentingkah untuk kerjaya ini? Dia bergantung dengan apa kerjaya kita pilih. Macam contoh kalau doktor, lawyer memang penting tu sijil ijazah semua memang penting lagi. Tapi ada juga kerjaya yang tidak memerlukan ijazah. Jadi dia bergantung kepada kerjaya-kerjaya yang kita pilih. Bagaimana pendapat kau, Anwar? Kalau pendapat saya lah, kadar pengangguran semakin meningkat sebab adanya sekarang zaman kita sumber manusia ataupun tenaga kerja manusia digantikan kepada mesin-mesin. Contohnya apabila di kilang, kalau ada satu kilang yang memerlukan pekerja yang ramai, sekarang untuk kilang dorang menggantikan dengan mesin karena mesin ini lebih efisien, lebih cepat, tidak perlukan masa rehat seperti manusia, dan ini membuatkan para majikan lebih suka untuk menggunakan alat seperti itu daripada manusia, karena manusia banyak masalah boleh berlaku seperti kemalangan, isu pemberontakan yang boleh dilakukan oleh pekerja. Tetapi kalau mesin, dia tidak akan membuat semua itu, dia sekadar bekerja dan bekerja. Oleh itu mereka menggunakan mesin karena lebih cepat dan lebih mudah untuk digunakan. Ya betul, saya pun setuju. Teknologi sekarang semakin maju kan. Macam di pasar raya, cashier pun makin berkurang sudah kita nampak kalau kita pergi macam bandar-bandar besar. Baru-baru ini saya ada pergi itu Aeon Mall, dia di Semenanjung lah, Kelantan. Dia tidak cashier sudah, dia main teknologi sudah. Macam barang-barang kita ambil kan, kita sendiri scan, lepas itu bayar begitu. Jadi kurang sudah cashier. Jadi itu salah satu faktor juga lah kenapa pengangguran semakin tinggi. So, teknologi kebanyakan akan menguasai kerja-kerja lah. Tapi walaupun teknologi semakin tinggi, teknologi semakin modern, akan mengeluarkan satu peluang pekerjaan yang baru juga yang berkaitan dengan teknologi.
Betul? Betul. Boleh bagi apa-apa contoh yang kamu rasa pada zaman sekarang punya yang boleh menjadi kejaya dengan teknologi modern ini? Contohnya sekarang kita lebih guna barang elektronik. Jadi antara kerjanya ialah kita menjadi satu macam mekanik, macam Electrician. electrician. Begitulah. Ya, Jadi begitulah. kejaya macam electrician nih makin banyak orang cari-cari lah. Sama sekarang industri AI kan? Ya. Macam orang-orang yang mahir pasar AI ini pun boleh dijadikan sebagai kejaya sudah. Ya. Betul? Programmer juga. Ya, programmer. Dulu AI ini tiada. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan AI ini, kejaya-kejaya yang berkaitan dengan AI ini masih belum ada. Sekarang sudah ada. Jadi ada sudahlah kan tuh kejaya-kejaya yang berkaitan dengan AI. Nampaknya cabaran yang remaja mereka pada zaman kini yang akan mereka hadapi adalah besar kerana mereka bukan hanya menghadapi cabaran persaingan kejaya dan persaingan kejaya ini bukan sahaja daripada manusia yang sudah diterangkan oleh Joshua itu bersaing dengan orang yang berpengalaman macam ada soft skill dan juga harus bersaing dengan artificial intelligence itu. Sama mesin-mesin. Ya. Dan memang saya yakin tekanan kerjaya juga akan semakin meningkat. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan cabaran-cabaran persaingan dan cabaran-cabaran tekanan itu? Mengatasi. Macam contoh mesin-mesin akan kontrol habis industri pekerjaan, akan mengambil alih pekerjaan. Jadi orang-orang, individu-individu, orang-orang bolehlah belajar pasal AI, cari skill baru, rajinkan belajar benda baru. Semakin kita belajar, semakin banyak barang kita boleh buat. Macam contoh, sekarang zaman teknologi modern, orang boleh belajar editing video, designing, belajar macam mana jadi programmer. Semua sekarang informasi ada di ujung jari saja, ada di telepon kita. Tinggal search dan belajar saja. Jadi bagi saya macam mana mau elak ni, tambah skill baru, belajar benda baru. Paling penting jangan ketinggalan zaman. Nah, zaman sekarang sangat cepat, kita pun kena ikut. Kalau kita ketinggalan, kita pun ketinggalan lah, begitu. Jadi bagaimana dengan tekanan? Bagaimana mengatasi tekanan stres yang banyak? Mengawal tekanan. Kita boleh mengawal tekanan melalui diri sendiri. Tapi kalau kita mempunyai tekanan yang lebih tinggi sudah, kita boleh berjumpa kepada yang lebih profesional seperti psikiatris untuk kita coba untuk meminta saranan tentang masalah yang apa kita dapat. Contohnya kita apabila kita susah untuk mencari kerja, kita boleh berjumpa orang-orang untuk kita mencari kerja. Sekarang kerja pun boleh dicari di mana-mana. Contohnya food delivery begitu, content creator, video editor, banyak boleh senang cerita, informasi di ujung jari, pekerjaan juga di ujung jari. Semua sekarang berpusatkan teknologi. Di mana-mana banyak peluang untuk kita semua. Jadi boleh disimpulkan zaman sekarang kita sangat perlu mahir teknologi lah untuk mengikuti zaman sekarang. Siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan berjaya dalam bidang kejayaan mana-mana. Itulah, semua bidang kejayaan mana-mana pun guna teknologi. Food delivery pun guna teknologi, guna aplikasi online.
Macam sekarang dokter pun kebanyakan guna teknologi banyak juga. Siapa yang dapat guna teknologi dengan baik, dialah yang akan menang dalam bidang-bidang kejayaan. Ya, jadi setakat ini kita telah berbincang tentang apakah kepentingan maklumat kerjaya kepada remaja dan masyarakat. Kita telah berbincang tentang bagaimana peranan kaunselor dalam memberikan maklumat kerjaya kepada pelajar-pelajar, dan juga dia juga menentukan kenapa isu pengangguran galuan zaman ini semakin meningkat dan bagaimana kita mengatasi cabaran-cabaran yang tersebut yang menyebabkan pengangguran galuan itu. Jadi terima kasih atas kesudian untuk memperluangkan masa untuk menonton podcast kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik.